Pada hari ini kita telah mengadakan satu perjanjian MOU yang mana perjanjian tersebut adalah di antara KKSP dan juga sebuah syarikat Iskep Berhad. Di dalam perjanjian ini telah termeterai satu pelaburan melibatkan sejumlah wang sebanyak 1.5 bilion ringgit yang akan dilaburkan bagi pembangunan tanaman guarana di Malaysia. Jadi hari ini kita telah pun membuktikan kepada semua pihak dan juga pihak kerajaan bahawa pihak-pihak yang mengusahakan tanaman guarana ini telah pun berjaya membawa pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Okey. Yang kedua dia, pada hari ini saya juga ingin mengumumkan bahawa pihak Koperasi Komuniti Selatan Berhad telah pun membuat permohonan permit mengimport tanaman guarana, iaitu mengimport biji benih guarana secara rasminya. Okay. Tarikh permohonan tersebut telah pun dibuat pada 16 Julai 2019. Ini adalah dokumen bukti yang mana permohonan rasmi telah pun dibuat oleh pihak KKSB. Ya. Permohonan permit ini adalah berpandukan sepenuhnya dengan nasihat dan arahan daripada jabatan kerajaan yang berkaitan. Jadi pihak KKSB telah pun berbincang, menerima nasihat, menerima arahan-arahan yang tertentu bagi memperolehi permit tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan PC ini adalah untuk memperbetulkan persepsi di dalam isu tanaman guarana ni. Pelbagai jenis persepsi telah timbul, ada yang negatif, ada yang positif. Okay. Di sini kita memaklumkan bahawa tanaman guarana ini sebenarnya boleh dipohon oleh pihak yang lain. Jadi isu sebelum ini adalah satu isu yang mana hanya pihak yang tertentu saja yang boleh membawa masuk. Itu isu menjadi pelbagai banyak persoalan. Jadi pihak KKSB telah memohon. Ini membuktikan bahawa pihak yang lain juga boleh memohon permit tersebut, memecah monopoli yang sebagaimana pihak kerajaan mengarahkan dan menghalang monopoli di dalam satu-satu bidang perniagaan. Yang ketiga dia, sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, pihak KKSB membuktikan sekali lagi bahawa terdapat pelaburan boleh dibawa masuk sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi pembangunan tanaman, berladangan dan penghilangan. Selain daripada itu, ingin juga saya umumkan bahawa sistem pembelian ataupun mana-mana pihak yang berminat untuk membuat ataupun menyertai tanaman guarana ini tidak seperti sebelum ini. Petani-petani yang ingin membeli anak benih, ingin membeli biji benih guarana, hendaklah melalui koperasi-koperasi dari negeri masing-masing. Maksud dia dekat sini, sebelum ini sesiapa yang ingin membeli biji benih guarana, anak pokok guarana, perlu melalui ejen-ejen yang dilantik. Apabila pelaksanaan itu dilakukan, banyak berlaku perkara-perkara yang negatif. Bagi mengelakkan perkara yang negatif ini, pihak kami telah membuat perbincangan dan mendalami mekanisme yang akan dijalankan. Jadi saya telah menyarankan bahawa pembelian biji benih dan juga anak pokok guarana ini mestilah melalui koperasi-koperasi negeri masing-masing. Jadi contoh dia, seorang petani dia nak beli anak benih pokok guarana ataupun biji benih guarana yang orang ini duduk di Kelantan, dia perlu melalui koperasi Kelantan. Jadi daripada koperasi Kelantan yang berkenaan itu,
akan membuat perhubungan dengan Koperasi Komuniti Selatan Berhad KKSB. Ini bagi mengelakkan pelbagai tumahan, pelbagai perkara-perkara yang negatif yang mungkin akan berlaku. Yang kedua, dia melalui koperasi-koperasi, kerjasama koperasi bagi seluruh negara ini juga akan memberikan satu pendapatan kepada semua koperasi yang terlibat, daripada sudut pelaksanaan, pengedaran, pembelian dan nasihat yang akan bakal dilakukan berkenaan dengan biji guarana dan juga anak pokok guarana. Selain daripada itu, melalui dana ini yang kita terima sebagai pelaburan sebanyak 1.5 bilion ini, pihak kami juga mencadangkan untuk membuat 2 buah kilang bagi memproses buah guarana. Jadi kita mempunyai dana 1.5 bilion dan kita mempunyai kekuatan kewangan yang cukup untuk membina kilang memproses. Maksud dia, kilang-kilang ini menerima buah-buah daripada ladang setelah ianya sampai pada waktu musim tuai. So, manakala kilang ini sehingga kini hanya untuk memproses ekstrak guarana bagi dipasarkan ke luar negara. So, sehingga kini juga pihak pasaran global mempunyai permintaan yang sangat tinggi terhadap ekstrak guarana bagi digunakan sebagai ingredient ataupun ramuan di dalam minuman bertenaga, di dalam kosmetik, perubatan dan sebagainya. Pihak kami juga telah pun membuat perbincangan dengan negara-negara jiran, di mana tanaman guarana tidak hanya akan diperkenalkan di seluruh Malaysia, tetapi pihak kami telah pun mendapat kebenaran untuk membuat penanaman tanaman guarana di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Selain daripada itu, KKSB dan juga ISKAP yang sedang bekerjasama sekarang ini akan menjemput pihak kerajaan untuk menyertai mekanisme operasi, yang mana pihak kami mencadangkan supaya pihak Velcro akan menjadi ejen bagi transportation. Maksud dia di sini, pihak kami akan membuat perbincangan dengan pihak Velcro, yang mana pihak Velcro akan menggunakan aset-aset yang ada daripada segi pengangkutan untuk mengangkut buah-buah daripada ladang ke pusat pembelian, daripada pusat pembelian ke kilang yang akan dibina. Ini dari untuk Velcro, ya. Okay, manakala bahagian pembeli pula, pihak kami mencadangkan agar PPK, iaitu Pejabat Pertanian Kawasan, sebagai ejen pembeli, yang mana PPK ini akan menjadi entiti bagi membeli semula buah guarana daripada ladang-ladang berkenaan. Di sini pihak kerajaan juga akan memperolehi pendapatan. Sebagai contoh, pihak Velcro sebagai komponen logistik akan memperolehi pendapatan daripada servis yang dibuat, manakala pihak pembeli iaitu pejabat PPK akan mendapat komisen daripada nilai pembelian. Jadi entiti kerajaan juga memperolehi pendapatan daripada pelaksanaan tanaman guarana ni. Dan di sini juga saya ingin mengumumkan, pada bulan Oktober ini saya akan membuat satu lagi sidang media yang mana ingin memaklumkan kepada seluruh negara bahawa terdapat produk yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan yang berasaskan daripada guarana. So, ini adalah bagi tujuan untuk membuktikan bahawa keperluan tanaman guarana, ladang guarana ini untuk menjana pendapatan ekonomi kepada semua pihak. Maksud dia daripada penghilangan, daripada pembuatan, daripada pengeluaran, daripada sektor peladangan kepada petani-petani kecil
dan juga kepada pihak kerajaan pada bulan Oktober. Ya. Okay, selain daripada itu, tujuan pengenalan tanaman guarana ini adalah sebagai satu tanaman alternatif. Ya, tanaman alternatif bagi memperolehi pendapatan. Memandangkan daripada pendapatan sektor sawit dan juga getah sekarang ini sebagaimana yang diketahui oleh umum, ianya di dalam peringkat yang amat menyedihkan. Harga sawit rendah, harga getah juga rendah. Jadi tanaman guarana ini boleh membantu mendapatkan pendapatan tambahan, dan ianya ingin saya tekankan bahawa pendapatan melalui guarana ini, walaupun ia dikelaskan sebagai tanaman tambahan dan pendapatan tambahan, tetapi ianya mempunyai pendapatan yang sangat tinggi kerana nilai belian balik adalah RM80 sekilogram.